Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini tentang pengalaman seram yang pernah berlaku kepada seorang jurugambar ni. Sebenarnya dia buat kerja sambilan je sebagai seorang jurugambar tu, jurugambar perkahwinan macam gitulah kan. Dan biasa job yang dia dapat tu, dia nak kena ambil akad nikah pada sebelah malam. Jadi, dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama jurugambar ni kita bagi nama samaran dia sebagai Rashidi. Dalam tahun 2015 macam itu, Rashidi ni dapat satu job tau. Dan job ni dia kena pergi ambil gambar customer dia yang nak akad nikah dekat satu area perkampungan yang ada di Pahang. Katanya kawasan perkampungan tu boleh tahan jauh terposok kat dalam kampung tu ha. Nak pergi sana pun kena ambil masa dalam 4 jam daripada Kuala Lumpur. Katanya bab jalan memang tak payah cakap lah, memang teruk gila. Dengan berbukit bukaunya, lepas tu dengan jalan yang berbatu. Ya kan boleh bayangkan betapa kampungnya kampung tu. Jadi majlis pernikahan ni sebenarnya berlangsung pada Jumaat malam. Jadi pada masa tu dia tumpang tidur dekat rumah mak long dia. Katanya daripada rumah mak long dia nak pergi ke rumah pengantin tu adalah dalam 1 jam juga. Jadi okey lah kan, boleh tahan lah. Dapat jumpa dengan mak longnya, dapat jumpa dengan sepupu kan. Okey, pada hari Jumaat malam tu majlis pernikahan si pengantin ni start pada pukul 9 malam. Lepas isyak lah. Jadi dalam pukul 7.30 malam macam gitu, Rashidi ni dah gerak dah daripada rumah mak long dia nak pergi ke rumah pengantin. Masa dalam perjalanan tu, keadaan jalan yang dia lalu gelap gelita tau. Tak ada lampu jalan langsung. Lepas tu dengan hutannya kiri kanan tebal, kereta pula tak banyak sangat yang lalu dekat jalan situ. Kalau saya memang akan bawa teman lah. Dah lah tak pernah lalu jalan tu. Dah tu dengan hutannya tebal, gelap gelita semua kan. Bukan apa takut apa-apa yang jadi. Tapi dia ni memang berani lah, boleh kategori berani lah kan. Sebab dia pergi seorang diri. Katanya kadang-kadang je dia akan terselisih dengan lori, dengan kereta macam tu. Kalau tak, satu kereta dia je lah yang lalu dekat jalan tu. Jadi masa mandu tadi, dia dah mula rasa takut dah. Yelah, rasalah juga seram sejuknya tu kan. Sebab katanya memang dia ni seorang penakut. Dah tu dia nak pasang radio, tak boleh. Sebab katanya memang area situ tak ada siaran. Jadi dia pun cucuklah pendrive je. Yelah, dengar lagu-lagu yang ada dalam pendrive tu kan. So, sampai je dekat rumah pengantin tu, jam dah menunjukkan pukul 8.45 malam. Masa Rashidi ni melangkah masuk je ke dalam rumah pengantin tu, dia dah rasa macam lain macam dah. Rasa seram sejuk macam tu. Semacam je. Cuma dia buat biasa je lah, macam tak ada apa kan. Kalau dia tunjuk sangat kan, nanti orang cakap apa pula. Jadi dia pun teruslah pergi ke arah bilik pengantin. Masa tu pengantin tengah bersiap-siap macam itu kan. So dia pun perkenalkan diri dia dulu. Dia Rashidi, dia lah fotografer yang akan ambil gambar nanti, macam tu kan. Dah siap je perkenalkan diri tadi, dia tengoklah muka pengantin macam ceria je, happy lah sebab nak kahwin kan. Dan tak lama lepas tu datang mak saudara pengantin ni. Dan mak saudara pengantin ni pun hulurkan satu air kosong tau. Dah tu dia cakap macam ni, "Nah, minum air ni. Pak Suka dah baca-baca dah." Masa tu Rashidi ni macam bela-bela lah kan. Apa maksud baca-baca? Kenapa nak kena baca-baca kan? Jadi sebab perasaan ingin tahu tu yang membuat-buat. Biasalah kan geng-geng macam bawang macam itu kan. Geng saya lah tu. Jadi Rashidi ni pun pergilah tanya pengantin. Dia tanya, kenapa nak kena baca-baca? Rupa-rupanya siang hari tadi, masa Siti tengah kemas-kemas bilik, Siti ni pengantin tu lah. Lepas tu dia duduk susun-susun barang hantaran semua kan. Dan tiba-tiba je cermin kaca dekat meja solek sana boleh pecah tau. Katanya retak 1000. So masa tu Siti ni macam terkejut lah kan. Dan tak semena-mena dia terus rebah. Dah tak sadarkan diri dah. Keluarga Siti ni cakap masa Siti dah tak sadarkan diri tu, sebenarnya dia dah meracau-racau dah. Siti ni duduk berteriak, duduk menjerit-jerit, panggil nama Ismail macam tu. Dan sebenarnya Ismail ni adalah ex-boyfriend Siti. Nasib baiklah Pak Su Siti ni ada dekat situ juga. Jadi Pak Su Siti ni katanya seorang ustaz. Dah tu dia tolong baca-baca dan sedarkan balik Siti daripada kena rasuk. Jadi pada malam tu majlis akad nikah berlangsung dengan baik dan juga lancar. Tak ada apa-apa gangguan, tak ada apa-apa masalah pun yang berlaku. Dan Rashidi ni pun buat kerja dia macam biasalah kan. Ambil gambar pengantin,
Yelah, ambil gambar situ, ambil gambar sini semua kan. Dah selesai dah majlis tu, dah settle dah kerja dia. Dia pun nak minta diri lah kan, dah nak balik dah. Yelah, pada masa tu pun dah pukul 12 malam dah. Katanya perasaan dia nak balik ikut jalan hutan semua tu, memang Allah je lah yang tahu. Dengan seram sejuknya, lepas tu jalan pula macam agak berkabus tau malam tu. Macam-macam doa, macam-macam ayat pelindung yang dia baca. Tapi yelah, nak tak nak dia nak kena balik juga kan. Jadi dia pun kuatkanlah semangat dia, buat berani macam tu. Dah, dia pun pandu kereta balik sambil-sambil dia dengar lagu-lagu yang ada dalam pendrive tadi. Tengah sedap dia layan lagu tu, dan tiba-tiba je lagu tu boleh mati tau. Stop macam gitu je. Jadi pada masa tu keadaan kereta dia, keadaan sekitar pun sunyi sepi. Sudah, apa pula lah yang jadi ni kan. Masa tu dipikir, nak mandu jauh lagi ni, nak sampai dekat rumah Mak Long dia. Dah tu dia pun try tutup radio dan cabut pendrive tu. Lepas tu pasang balik, sambungkan balik kan. Yelah, dengan harapannya lagu dalam pendrive tu boleh dimainkan lagi lah. Dan tiba-tiba dalam keadaan sama-sama kabus dekat tengah jalan tu, dia ada nampak seekor haiwan ni yang duduk dekat tengah-tengah jalan. Katanya haiwan tu seolah-olah macam kura-kura tau, tapi badannya tu lebih besar daripada kura-kura biasa. Penyu tak? Okey, yang paling pelik ekor haiwan tu, ekor kura-kura tu panjang tau. Tak pernah lagi lah kan kita tengok ekor kura-kura yang panjang. Jadi dia pun terus mengelak kereta dia tu daripada terlanggar kura-kura tadi. Masa tu jantung dia dah dudak dah. Punyalah takut pada masa tu, sampaikan tangan dia juga muka dia ni, badan dia habis semuanya berpeluh. Padahal dia buka aircon masa tu tau. Katanya Alhamdulillah tak lama lepas tu dia sampai juga dekat rumah Mak Long dia. Bila dah sampai dekat rumah Mak Longnya tadi, dia masuk rumah, dia pergi mandi dulu, siap-siap mandi semua. Barulah dia buka laptop, sebab katanya dia nak kena transferkan gambar-gambar yang dia ambil tadi, yang dah ada dalam SD card tu kan. Dia nak kena masukkan dalam laptop, lepas tu nak edit semua kan. Jadi bila dah selesai transfer gambar-gambar tadi, dia pun check lah salah satu gambar tu okey ke tak. Tapi bila dah tengok gambar tu, sekali lagi dia terkejut, habis menggigil satu badan dia ni. Sebab semua gambar-gambar yang dia ambil tu, muka si pengantin, muka Siti yang ada dalam gambar tu, semua jadi hodoh tau. Katanya muka Siti yang ada dalam gambar tu dalam keadaan bernanah dan juga membengkak. Dah tu muka Siti yang dia tengok masa Siti bersiap tu dengan muka Siti yang ada dalam gambar ni dah berbeza dah. Sebab yang dalam gambar ni dia nampak macam seorang nenek tua tau. Mukanya jadi tua, lepas tu bernanah dan juga membengkak. Dah tu yang paling menyeramkan, mata Siti dalam gambar tu merah, seseolah macam ada sesuatu yang menutupi muka dia kan, muka sebenar dia. Masa tu Rashidi ni terkejut, dia punya cuak tu sampaikan dia terus tutup laptop. Dah tu dia pergi berlari ke bilik sepupu dia. So malam tu dia pergi tidur dengan sepupu dia. Katanya memang dia tak beranilah nak tidur seorang-seorang. Jadi bila hari dah siang esoknya tu, dia cek telefon dia, ada 11 miss call daripada Siti. Dah tu dia pun jelaskan lah kan apa yang dah berlaku dengan gambar-gambar Siti ni. Dia pun yelah tak boleh nak buat apalah kan, gambarnya dah jadi macam gitu. Lepas tu Siti pun ceritalah, kata sebenarnya Pak Su Siti cakap yang ustaz tadi kan yang tolong ubatkan Siti tu, Ismail ex-boyfriendnya Siti dah hantar sihir kepada Siti sebab dia cemburu Siti akan berkahwin dengan orang lain. Jadi dia pergi hantar sihir supaya Siti ni tak jadi kahwin, ataupun kalau dah kahwin pun tak bahagia macam tu. Jahatnya kan manusia ni. Jadi pesannya kat sini, semoga kita semua yang tonton video ni dijauhi daripada sifat-sifat dengki macam gitu. Amin, amin. The end. Okay, cerita kali ni pendek je. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah ini video. Jadi macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.